Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Syed Ahmad menziarahi keluarga Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berikutan pemergian bonda beliau Allahyarham Toh Puan Hajah Bandung Hasbullah. Ketibaan Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra dan rombongan kira-kira pukul 10 malam tadi disambut Isteri Menteri KKMM, Datin Seri Parlimen Raya Erom bersama ahli keluarga di kediaman mereka di Likas, Kota Kinabalu. Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra turut menyampaikan salam takziah daripada warga KKMM. Terdahulu diadakan bacaan Yasin dan tahlil yang disertai kaum keluarga terdekat, sahabat handai serta pelajar tahfiz Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Semalam Allahyarham Toh Puan Hajah Bandung Hasbullah, 85 tahun yang menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 6.55 pagi di Hospital KPJ Kota Kinabalu kerana sakit tua. Selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Siasai Tombol, Kota Belud. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins menafikan peningkatan kadar penceraian yang melibatkan pasangan Islam di negeri ini seperti yang dilaporkan baru-baru ini. Ketua Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Rujuk Jahins, Baharudin Haji Alwi menyatakan jumlah kes cerai yang direkodkan iaitu 1,172 kes tidak mencerminkan keruntuhan institusi kekeluargaan di Sabah. Ini kerana jumlah kes perceraian turut melibatkan pasangan Islam dari negeri lain yang menetap di Sabah kerana bekerja dan perceraian didaftarkan di Sabah. Walaupun disiarkan baru-baru ini bahawa Sabah ini juga di antara negeri yang tertinggi berlaku perceraian, tetapi tidak mencerminkan bahawa keruntuhan institusi kekeluargaan di negeri Sabah ini khas kepada orang Sabah, tidak ya. Kita nafikan begitu sebab ada juga orang pasangan-pasangan dari luar kan datang kemari bercerai di sini, diputuskan oleh mahkamah di sini, lepas itu didaftarkan di sini. Jadi juga menambahkan statistik kita. Baharudin yang juga Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Syariah Jahins bercakap demikian kepada pemberita RTM di pejabatnya di Wisma Muiz, Kota Kinabalu sebagai mengulas mengenai kes perceraian pasangan Islam di negeri ini. Sebanyak 1,172 kes cerai pasangan Islam di negeri ini direkodkan Jahins bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Daripada jumlah itu, daerah Tawau mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 275 kes, diikuti Kota Kinabalu 213 kes dan Sandakan 140 kes. Mengulas mengenai usaha Jahins ke arah mengukuhkan lagi institusi kekeluargaan melibatkan pasangan Islam, bila berkata Jahins telah dan akan melaksanakan pelbagai program kekeluargaan dengan memberi tumpuan pelaksanaannya di Tawau, Kota Kinabalu dan Sandakan. Tumpuan program ialah pasangan yang mempunyai tempoh perkahwinan kurang daripada 5 hingga 10 tahun selain mewajibkan kursus praperkahwinan kepada pasangan ingin berkahwin. Di antara tajuk-tajuk program kita itu iaitulah Rumahku Syurgaku di antaranya. Ada lagi program yang kita perkenalkan juga dan rasanya tahun ini banyak kita buat di daerah-daerah yang bertajuk program itu Sanikah Sanasab. Jadi di dalam itu juga kita menekankan tentang betapa pentingnya peranan suami isteri dalam berperanan, bertanggungjawab, saling faham memahami di antara satu sama lain untuk mengharmonikan rumah tangga. Baharudin yakin usaha secara berterusan tersebut mampu mengurangkan kadar perceraian dalam kalangan pasangan Islam di negeri ini. Cabaran menyusuri arus deras Sungai Tahol dan Saliu tidak menjadi penghalang kepada 17 mahasiswa dari Kolej Kediaman Tuanku Bahiyah Universiti Malaya untuk menyertai ekspedisi ke Kampung Pensiangan Sibagali dan Kampung Salinatan dalam daerah kecil Pegalungan Nabawan, iaitu terletak kira-kira 500 km dari Kota Kinabalu. Laporan lanjut bersama wartawan Dulis Simon dan juru kamera Dasni Daud. Kedatangan rombongan mahasiswa ke daerah kecil ini bersempena dengan ekspedisi kepimpinan bakti siswa anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Ekspedisi ini antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada golongan mahasiswa ini suasana kehidupan masyarakat kampung yang masih lagi kekurangan kemudahan infrastruktur.
Pengetua Kolej Kediaman Tuanku Bahia, Universiti Malaya, Profesor Dr. Naruzul Abid Kadri berkata, menerusi ekspedisi ini, peserta turut diberi peluang untuk berkongsi ilmu pengetahuan kepada penduduk kampung yang dikunjungi. Kami memilih bidang pendidikan kerana kami merasakan dengan pendidikan sajalah kami boleh membawa anak-anak salinatan ini keluar daripada kepompong kemiskinan kampung ini. Dan kami juga bawakan cara pendidikan yang agak berbeza kerana kami membawakan cara yang agak menggembirakan. Bagi peserta ekspedisi ini, terutama mereka yang pertama kali merasai perjalanan yang mencabar, membuatkan mereka teruja sekaligus memberi pengalaman baru berkaitan kehidupan dan adat budaya masyarakat di luar bandar di Sabah. Kebaikan projek kebajikan seperti ini kepada para pelajar adalah dia membantu para pelajar mengenali lebih lagi masyarakat. Tidak semestinya masyarakat di bandar, malah masyarakat di luar bandar. Antara cabaran yang paling besar bagi saya untuk ni adalah pengangkutan. So sebab pengangkutan kat sini memang susah sebab kita terpaksa menaiki bot untuk melalui sungai dan tak ada pengangkutan darat pun, jalan tak ada. Turut serta dalam ekspedisi kepimpinan ini, Ketua Pengarah Jasa, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkasi. Baginya, kehadiran para mahasiswa ini sememangnya amat diperlukan kerana pelbagai ilmu pengetahuan dan maklumat dapat dikongsikan secara lebih dekat. Kehadiran mereka kemari juga datang dengan membawa tim motivasi mereka untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan mereka juga memberikan sedikit sumbangan kepada penduduk di sini. Pengorbanan para mahasiswa untuk sampai ke kampung ini perlu diberi pujian dan dicontohi oleh masyarakat di luar. Dulu Simon bersama juru kamera Dasni Daud dan turut dibantu Halim Muhammad melaporkan untuk berita RTM. Jurusan pendidikan awal kanak-kanak kini tidak lagi menjadi pilihan tercorot dalam kalangan pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Ini berikutan Kementerian Pendidikan menetapkan guru tadika perlu memiliki sekurang-kurangnya diploma pengurusan pendidikan awal kanak-kanak. Ke arah itu, seramai 54 pelajar dari Kolej Sidma Sabah dan Sarawak dianugerahkan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dalam Majlis Convocation di Kota Kinabalu. Majlis penganugerahan tersebut disempurnakan Pengerusi Kolej Sidma Sabah dan Sarawak, Dr. Morni Haji Kamri. Turut hadir dan memberi ucapan sempena convocation ini, Penasihat Luar Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Dr. Bustam Kamri. Ketika berucap, Dr. Morni menasihatkan para pelajar untuk memanfaatkan ilmu yang diperolehi sepanjang mengikuti pengajian diploma selama hampir 3 tahun di kolej tersebut. Para pelajar juga diharap dapat melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sekiranya belum mendapat pekerjaan. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, penerima anugerah pelajar terbaik 2016 Sidma College Sabah, Elaine Luin, melahirkan rasa syukur selepas mendapat CGPA 3.90. Beliau yang juga ibu kepada 4 cahaya mata merupakan pengusaha sebuah taska di Tamparuli. Saya terpilih sebagai pelajar terbaik. Sebenarnya saya tidak sangka, tapi walau macam mana pun terima kasih terutama kepada suami dan ibu saya. Para penerima anugerah lain turut berkongsi rahsia kejayaan mereka. Ignore what people say about me and saya teruskan berusaha saja, ikut cakap my parents. Atas sokongan kawan-kawan, lecturer yang sentiasa memberi saya semangat dan dorongan untuk terus berjaya kerana kejarangan lelaki ambil dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni. Sidma College ditubuhkan pada tahun 1998 di Sarawak dan melebarkan sayapnya di Sabah pada 2002. Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula diperkenalkan pada tahun 2009 dan berjaya melahirkan hampir 200 lepasan pelajar dalam bidang tersebut. Para pelajar di negeri ini seharusnya mengambil peluang musim cuti sekolah atau pameran buku. Di Kota Kinabalu, Pesta Buku Mega Popular diadakan buat tahun ketiga bertempat di Gedung Beli Belah Wan Borneo. Pameran ini menawarkan pelbagai pilihan buku bacaan dan peralatan sekolah dengan potongan harga yang menarik.
Para pengunjung terutama pelajar dan ibu bapa yang ditemui RTM selepas pelancaran pesta buku ini mengalu-alukan penganjuran pesta berkenaan. Bagi saya lah program ini bagus untuk utamanya untuk parents macam kami lah. Habis banyak yang tawaran-tawaran yang ditawarkan kan untuk utama buku kanak-kanak. Kalau sesiapa yang ada kesempatan kan rugi kalau tidak datang sinilah. Habis harga-harga pun semua pun berpatutan kan kira mampu milik lah. Bersempena pesta ini, pelajar dari Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Papar turut diberi peluang untuk memilih buku pilihan masing-masing. Saya rasa gembira lah sebab macam first time juga kena jemput begini. Saya mau cari buku agama lah. Happy lah sebab ada juga yang sudi jemput kami dengan ni ada program ni. Banyak pilihan buku lah yang pasal agama. Selain tu ada juga lah buku pembelajaran. Sementara itu, pengurus kanan jualan buku popular, Samantha Tai memberitahu, tujuan utama pesta buku ini adalah untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajar dan anggota masyarakat. We have invite more activities like overseas authors, like we invite those Taiwanese artists coming to this fair, and of course also our chef also. Terdahulu turut diadakan majlis penyampaian sumbangan Ramadan kepada Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Papar dan beberapa pertubuhan kebajikan lain. Manakala rumah kebajikan iaitu Jirehom dan K Heaven turut menerima hadiah sempena Hari Christmas. Pesta buku selama 11 hari bermula 2 hingga 12 Disember ini turut diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk kuis. Baik, seterusnya kita ikuti pelbagai acara di Sabah dalam diari hari ini. Pukul 7 pagi tadi diadakan kayuhan anti rasuah sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Negeri Sabah 2016, Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bertempat di perkarangan bangunan DBKK Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 4 petang diadakan majlis perasmian Rumah Panjang Kaum Rungus Kampung Membatu Laut di Matunggong, Kudat. Pada pukul 8 malam pula akan berlangsung persembahan drama tari Serui yang dipentaskan pelajar tahun akhir Major Tari Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS di Dewan Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN Sabah. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.